A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amin. allazi ba'atsahu Allahu ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin. Alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah membenarkan kita, mengizinkan kita meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Alhamdulillah. Antara kita yang terlibat dengan COVID ke, yang terlibat dengan sakit ke buat masa ini. Allah. Kita berdoa semoga kesihatan Tuhan berikan sepanjang masa agar kita dapat terus beribadah dan bersyukur padanya, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi kita hari ini akan membicarakan tentang sambungan fa'il yang maklum dan juga fa'il yang majhul. Maklum dan juhul dan majhul. Jadi kita telah pun membincangkan fa'il majhul bagi fa'il madhi. Fa'il madhi ataupun nama dia yang sebenarnya adalah fa'il madhi majhul ataupun dikata mabni ala majhul. Jadi dia punya rumusan dia ataupun dia punya kunci dia daripada fa'il madhi maklum nak tukar pada majhul, cuma menukarkan baris dia huruf yang pertama fa'ala tu huruf yang pertama fa dia, fa tu didomahkan, kemudian ainnya dikasrahkan, dibariskan bawah. Jadi semua bab 1, bab 2 sampai bab 6 dia punya kaedahnya sama, iaitu mendomahkan ataupun marfukkan, bagi domahkan fa dia dan ain dia dikasrahkan. Manakala lam dia tetap baris atas kerana dia fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Yang itu harap jelaslah. Itu kalau sekiranya fa'il tu fa'il 3 huruf. Fa'il madhi 3 huruf. Bagaimana pula kalau sekiranya fa'il madhi itu ada tambahan. Tambah 1, tambah 2 dan tambah 3. Jadi dia punya kaedahnya sama. Huruf yang pertama adalah didomahkan, manakala huruf yang kedua sebelum akhir itu adalah
dikasrahkan ataupun diberi bawahkan. Walaupun dia fa'il madi ada tambahan ataupun kita panggil mazid. Fa'il madi majhul sulasi mazid. Maknanya fa'il yang 3 huruf dan majhul. Ditambah, ada tambahan. Boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Jadi dia punya cara dia sama, iaitu mendomahkan huruf yang pertama dan membaris bawahkan huruf sebelum akhir. Jadi sini sebagai contohnya pada muka surat 140, cuba tuan-tuan buka pada muka surat 140. Kita share kat sini. Ini dia. 140. Rumus fi'il mudhari'. Satu. Yang ini. Jadi ini jadual menunjukkan apa namanya rumusan kepada fa'il madhi yang ada tambahan. Sebagai contoh, yang pertama ini adalah tambah dengan sadu. Jadi fa'ala, apabila kita jadikan dia fa'il madhi majhul, jadi kita jadikan fa tu baris dhammah kerana ainnya baris bawah. Huruf kedua sebelah air tu baris bawah, manakala lam tetap baris atas. Jadi daripada fa'ala jadi fu'ila. Itu kalau kita tengok baris ini maknanya ini adalah fa'il majhul. Bagi perkataan yang ditambah satu huruf iaitu tambah sabdu. Sabdu. Contoh diberi sini subbiha. Subbiha itu maknanya telah diserupakan. Telah diserupakan. Jadi daripada perkataan fa'ala, fa'ala itu menyerupakan. Apabila kita tukar kepada fa'il majhul, dia jadi telah diserupakan. Dua benda yang barisnya dia punya hurufnya sama tapi maknanya tak sama. Yang satu menyerupakan, yang lagi satu diserupakan. Diserupakan ini adalah fa'il majhul. Cara nak bagi majhul bagi yang tambah sabdu sebagaimana contoh ini subbiha. Jadi sub bagi dhammah, ba bagi bawah. Jadi subbiha. Subbiha maksudnya telah diserupakan. Itu juga kalau tambah alif. Daripada fa'ala jadi tambah alif jadi fa'ala. Fa'ala kalau kita nak tukar kepada fa'il majhul dia, kita baris dhammahkan fa dan ain dibaris bawahkan. Jadi fu'ila. Fu'ila. Jadi contoh yang dibagi adalah kutila. Kutila maknanya telah diperangi. Kalau sekiranya dia memerangi, jadi tala. Tala, dia telah memerang. Dia sendiri yang pergi perang, memerangi. Tapi kalau kita tukar baris daripada kutila, maknanya dia telah diperangi. Jadi, kenalah fahamkan dia makna dia. Yang mana makna yang pertama, dikatakan adalah rumus fa'il madhi maklum, manakala yang ini fa'il madhi majhul. Contoh yang dibuat di sini, kalau kita tambah hamzah depannya. Jadi daripada af'ala. Af'ala maknanya dia telah membuatkan. Jadi apabila tukar menjadi majhul, jadi uf'ila. Uf'ila maknanya dia telah dibuat. Kalau perkataan asalnya adalah karama ataupun karimah, jadi apabila ditambah dengan hamzah jadi ukrima. Ukrima, iaitu hamzah ni tambahan dia, tambah hamzah, kemudian ra tetap bagi bawah. Jadi ukrima. Ukrima maknanya telah dimuliakan.
Asalnya adalah akrama. Akrama, dia telah muliakan. Tapi ini apabila tu ni, apabila hamzah ni bagi dhammah, maka dia sudah jadi majhul. Jadi maknanya ada di, telah dimuliakan. Jadi begitulah seterusnya yang mana kita telah bincang pada minggu lepas. Sehinggalah tambah alif simta. Alif simta itu istaf'ala, itu tambah 3 huruf. Jadi apabila kita nak jadikan fa'il mudhari' dia, fa'il majhul dia, kita dapat baris dhammahkan dia punya hamzah wasal tu, kemudian tu alif sinta, ta tu pun didomahkan. Jadi kita dapat ustaf'ila, ain bagi bawah. Jadi ain bagi bawah tu menunjukkan fa'il madi majhul. Fa'il madi majhul untuk semua bab. Untuk semua bab. Jadi hari ini kita pergi kepada muka surat berikutnya, iaitu muka surat fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni kita telah bincang minggu lepas, sebahagiannya, kepalaannya. Jadi kita dapat dia punya rumusan dia. Fa'il mudhari' ni mana-mana bab lah. Bab 1 sampai bab 6, bab dia sama je. Jadi huruf pertama didomahkan dan huruf sebelum akhir difathahkan. Fathahkan. Bari ataskan. Kalau fa'il madi dibagi bawahkan. Kalau fa'il mudhari' dibagi ataskan. Jadi semua bab ni sama. Bab 1 sampai bab 5 melainkan bab 1 sampai bab 6 sama je dia punya wazan dia daripada yaf'ulu jadi yuf'alu untuk semua bab. Kalau kita tengok semua bab ni, dia adalah sama saja. Sini, contoh di sini. Ni. Jadi, ini bab yaf'ilu. Yaf'ilu ni adalah fa'nya didomahkan. Kemudian menjadi yuf'ilu. Lepas tu ditukarkan ain ni bagi bawah ni naikkan ke atas. Jadi menunjukkan dia adalah fa'il madi majhul. Jadi yuf'alu. Yuf'alu ini fa'il mudhari'. Mudhari' majhul. Di mana ya-nya bagi dhammah, kemudian ainnya bagi atas. Belum kita ingat fa'il madi ni yu bagi atas ni ada 2. Satu majhul, lagi satu menunjukkan dia 4 huruf. Tetapi ini bukan menunjukkan 4 huruf. Ini dia menunjukkan majhul. Dhammah ini dhammah majhul, bukan dhammah 4 huruf. Sebab ini adalah 3 huruf saja, iaitu fa'ala tambah ya. Ya ni ya mudhari'. Jadi yuf'alu. Kalau sekiranya fa'il madi, fa'il 4 huruf, dia akan jadi yuf juga, tapi yuf'ilu. Yuf'ilu adalah itu adalah fa'il mudhari' yang 4 huruf yang kena yu kan, kena bariskan yu di depannya. Kemudian ain tu kena bagi bawah. Itu adalah menunjukkan fa'il mudhari' yang 4 huruf. Ini tidak. Ini fa'il mudhari' yang majhul. Jadi kalau majhul bagi atas. Fa'il mudhari' majhul bagi atas. Tapi kalau fa'il ain ni bagi bawah, dia jadi bukan fa'il majhul, tapi fa'il yang 4 huruf. Asalnya 4 huruf, iaitu depannya ada hamzah. Bila kita nak buat fa'il mudhari' dia, kita buat hamzah ganti dengan ya, kita dapat yuf'ilu. Itu adalah untuk 4 huruf. 4 huruf maknanya tambah hamzah. Af'ala asalnya. Jadi kena perhatikan perbezaan dia supaya kita tidak keliru. Tapi bab-bab tu sama je. Sebagai contoh bab daraba yadribu. Daraba yadribu. Jadi apabila kita beri makna daraba yadribu, maknanya dia sedang. Ini fa'il mudhari' untuk 3 huruf. Asalnya adalah daraba. Dan apabila kita nak tukar kepada majhul, kita dhammahkan, memang sendiri dhammah, cuma naikkan baris ra ni ke atas. Jadi kita dapat yudrabu. Yudrabu maknanya sedang dipukul.
Okay. Jadi kalau kita nak buat ayat sekiranya dia sedang dipukul, kita gunakanlah perkataan Yudrabu. yudrabu. Maknanya dia Ya. sedang dipukul. Bukan dia memukul, dia dipukul. Kalau dia memukul, yadribu. Satu baris di bezanya daripada yadribu dengan yudrabu. Jadi ra ni naikkan kata, ya ni diiukan. Jadi sudah menunjukkan dia dipukul yang membawa maksud tak sama dia memukul. Begitu juga dengan yaghfiru, maknanya dia mengampuni. Yaghfiru ni boleh dua makna. Satu maknanya dia mengampuni, maknanya Allah yang fa'ilnya adalah Allah, sebab hanya Allah yang boleh mengampuni. Lagi satu maknanya kalau kita nisbahkan kepada hamba, maknanya memohon ampun. Dia sedang memohon ampun. Walaupun tak ada dia punya alif sintar dia, tapi maknanya sedang memohon ampun. Jadi begitu bab yang kena sama. Ya, sibu. Jadi apabila majhulkan jadi yuh sabu. Jadi maknanya semua fa'il tu dibaris domahkan dia punya huruf pertama dan dibaris ataskan dia punya baris huruf kedua sebelum akhir untuk fa'il mudhari'. Okey. Untuk fa'il mudhari' sama saja. Okey. Kita pergi kepada, kalau tak ada apa-apa soalan, kita pergi kepada muka surat yang sepatutnya kita pergi hari ini. Muka surat yang sepatutnya hari ini, dia muka surat 152. 142, sorry. 142. Yang ini tadi. Jadi sini adalah rumus fa'il mudhari' majhul. Wazan bab 2, bab 6 ni jangan kisah sangat. Sebab semuanya sama. Jadi semua sama. Jadi apabila fa'il mudhari', maka ain tu kita naikkan kata. Yuf'alu. Yuf'alu. Ain ni bagi atas. Itu menunjukkan dia fa'il majhul. Mudhari'. Bukannya madi. Mudhari'. Kalau madi, ain dia bagi bawah. Kalau mudhari', ainnya bagi atas. Jadi yuf'alu. Bab 1 ke, bab 2 ke, sama. Bab 3, bab 4 adalah sama. Jadi apa yang berlaku pada muka 142 dengan 143 adalah sama. Okey. Sekarang ni pada muka surat 144. 144. Yang ni kita belum sempat pergi minggu lepas. Kita pergi hari ini. Jadi 7.2.4 adalah rumus fa'il mudhari' majhul sulasi mazid. Makna ya. Rumus adalah fa'il mudhari'. Mudhari' apa? Mudhari' majhul. Yang 3 huruf dan ada tambahan. Mazid tambahan sulasi 3 huruf. Majhul lah. Jadi rumusan fa'il mudhari' majhul untuk sulasi mazid ada tambahan. Jadi dia punya cara dia adalah mendomahkan huruf pertama, kemudian fathahkan satu huruf sebelum huruf akhir. Ini kaedah dia samalah. Contoh di sini, katakan fa'il madi itu adalah yufa'ilu. 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 Yufa'ilu ni adalah fa'il maklum. Dia punya yu ni, yu di sini dalam maklum ni adalah yu ni yu kerana 4 huruf. Kerana 4 huruf. Hurufnya apa? Fa, ain, lam. Jadi fa'ala apabila kita mudhari'kan dia dapat yu. Kita kena tubuh yu. Jadi yu ni adalah yu mudhari' kepada 4 huruf. Yang saya cakap tadilah yu mudhari' pada 4 huruf. Jadi yufa'ilu ini adalah fa'il maklum. Bukan majhul. Jadi yu ni yu bukannya untuk majhul, tapi yu ni untuk 4 huruf. Asalnya 4 huruf.
Apa huruf dia? Fa, ain, ain, lam. Fa'ala. Fa'ala bila kita mudaratkan dia jadi yufa'ilu. Ini maklum. Majul dia ain tu naik angkatan. Jadi kita dapat yufa'alu. Itu je bezanya. Beza ain dia bagi bawah dengan ain bagi atas. Kalau bagi bawah maknanya dia 4 huruf. 4 huruf maklum. Kalau kita nak buat majul, hanya naikkan baris ain tu ke atas saja. Jadi yufa'alu. Jadi you ni you kepada 4 huruf. Menunjukkan 4 huruf. Ini yang mengelirukan ni. Ada you untuk apa namanya? Untuk majul. Ada you dalam keadaan ni untuk 4 huruf. Jadi ini yufa'alu ni adalah menunjukkan you ni you 4 huruf. Benda ain bagi atas tu menunjukkan majhul. Kalau ain bagi bawah menunjukkan maklum. Tuan-tuan tolong ambil perhatiannya ni. Ini kalau boleh ni tuan-tuan post-tag gantung dalam satu tempat supaya mudah lalu tengok, supaya ingat jenis baris dia. Jadi contoh di sini macam yusabbahu. Yusabbahu bagaimana contoh yang sebelumnya? Yang sebelumnya yang madi tadi kataan subbiha maknanya dia ambil contoh yang sama itu untuk fa'ala. Apabila dia jadi 4 huruf jadi yusabbahu. Yusabbahu itu maknanya sedang diserupakan. Sedang itu dari mana? Sedang itu menunjukkan mudhari'. Diserupakan itu menunjukkan dia majhul. Asalnya sedang menyerupakan. Apabila kita tambah naikkan kata, dia sedang diserupakan. Jadi yusabbahu sedang diserupakan. Asalnya adalah yusabbihu. Dia punya ujungnya baris akhirnya adalah huruf dhammah kerana dia marfu'. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Jadi yusabbahu menunjukkan sedang diserupakan. Jadi keterangan dia sama. Huruf pertama dhammah, huruf sebelum akhir ain dia dikasrahkan. Kemudian diganti dengan harakah jadi fathah. Jadi fathah itu menunjukkan dia adalah majhul. Itu je tanda. Kalau kita silap je yang tu, kita dah gambarlah makna apa ni, sedang di ke sedang meng ke, itu satu masalah yang kalau kita tak pasti. Jadi di sini kita boleh pastikan apabila majhul bagi atas ain dia untuk mudhari'. Apabila bagi bawah ain dia maknanya itu adalah maklum. Jangan bertukar. Kalau bertukar mana? Kita kalau tambah satu alif, daripada fa'ala jadi fa, jadi tambah alif satu, jadi yufa'ilu. Yufa'ilu ni, you ni pun you kena 4 huruf. Ain dia bagi bawah, itu adalah menunjukkan maklum. Manakala fa'il dia menunjukkan majhul, ain dia naikkan kata yufa'alu. Yufa'alu ni majhul. Yufa'ilu ni adalah maklum. Jadi kalau tuan-tuan dapat bezakannya, insya-Allah tidak baliklah makna dia, insya-Allah. Contoh yang dia bagi yuqatalu. Yuqatalu maknanya dia sedang diperangi. Kalau dia sedang memerangi, yuqatilu. Yuqatilu itu maknanya dia sedang memerangi. Kalau yuqatalu dia sedang diperangi. Dua maksud yang berbeza. Begitu juga kalau kita tambah hamzah. Hamzah jadi af'ala tu fi'il madhi dia, fi'il mudhari' dia yuf'ila. Tambah hamzah. Apabila kita tambah hamzah daripada fa'ala tambah hamzah, fa'il mudhari' dia jadi yuf'alu. Fa'il mudhari' maklum. Kemudian apabila kita nak jadikan dia sebagai majhul, maka you tu tetap you kerana dia 4 huruf, tetapi ain ni bagi atas. Ain bagi atas tu menunjukkan dia majhul.
Jadi semua ruangan ini, ain dia bagi atas. Semua majhul dia, ain dia bagi atas sampailah kepada tambah 3 huruf. Ini tambah 3 huruf, yang ini tambah 2 huruf, yang ini pun tambah 2 huruf, yang ini pun tambah 2, ini tambah 2 huruf. Jadi maknanya walaupun dia bertambah berapa huruf pun, tetapi huruf pertama berbaris dhammah, huruf sebelum akhir berbaris atas. Itu adalah fa'il majhul untuk mudhari'. Mazid. Okey. Boleh? Jadi di sini diberi contoh dia sini macam asalnya adalah akrama. Akrama maknanya dia sedang dia memuliakan. Boleh tambah alif, hamzah di sini. Jadi kita nak buat mudhari'nya, hamzahnya kita buat jadi yuf'ilu. Yuf'ilu ni adalah maklum. You tu you 4 huruf. Sebab tambah 1 huruf tadi jadi 4 lah. Jadi 4 yuf'ilu. Apabila buat mudhari' naikkan ain, baris ain tu ke atas jadi yuf'alu. Jadi bezanya baris ain saja. Yang ni dua-dua sama. Jadi penjelasan dia samalah, sedang dimuliakan. Jadi yukramu. Yukramu maknanya sedang dimuliakan. Kalau sedang memuliakan, yukrimu. Yukrimu itu maknanya sedang memuliakan. Kalau sedang dimuliakan, yukramu. Okey. Jadi mana ingat, baris ain tu apabila ke atas dia majhul. Kalau duduk bawah dia menunjukkan maklum. Itu je bezanya. Bawah majhul atas. Okey. Okey. Kemudian tambah 2 huruf. Tambah 2 huruf apa hurufnya? Huruf dia adalah alif dan ta. Tambah alif ta. Jadi daripada ifta'ala, tambah dua huruf di sini adalah ta dan ain. Ta dan sabdu. Ini yatafa'alu. Yatafa'alu ni adalah asalnya fa'ala tambah ta dan tambah ain. Sabdu. Jadi mudhari'nya kita dapat yatafa'alu. Yatafa'alu kenapa ia letak bagi dhammah? Sedangkan yang atas dia bagi dhammah. Kerana dia bukan 4 huruf. Dia 5 huruf. Ada 5 huruf, janganlah kita letak U. Yang U-nya hanya yang 4 huruf saja. Yang U fa'il mudhari' dia hanya 4 huruf saja, hanya 3 huruf saja. Iaitu tambah dengan sabdu, tambah dengan alif dan tambah dengan hamzah. Jadi maknanya dia jadi 4 huruf lah. Tambahan dia alif, hamzah dan alif, hamzah dan sabdu. Jadi itu tanda dia kalau tambah alif, hamzah dan sabdu menunjukkan dia 4 huruf. Apabila 4 huruf kita mudhari'kan dengan U. Tapi apabila dia 5 huruf, kita tidak mudhari'kan dengan U. Kita mudhari'kan dengan ya. Yatafa'ala. Yatafa'ala ni lah fa'il mudhari' maklum. Tambah 2 huruf. Huruf yang ditambah adalah ta dan ain. Jadi apabila kita nak buat majhul, kita kena U-kan dia punya huruf mudhari'. Yang tadi bukan huruf mudhari' ni. Ini bukannya majhul. Ini U ni disebabkan oleh dia 4 huruf. Tapi yang 5 huruf kita U kerana dia adalah majhul. Bukan kerana dia 4 huruf. Sebab dia dah 5 huruf. Apabila 5 huruf, fa'il maklum dia yatafa'alu. Kemudian fa'il majhul dia kena tukar U. Yutafa'alu. Ain tu bagi atas. Jadi kita dapat wazan dia sama je. Apabila kita nak buat fa'il majhul untuk fa'il mudhari', huruf yang pertama, sama ada huruf yang pertama tu kerana 4 huruf ataupun kerana dia majhul, maka huruf yang pertama itu hendaklah didhammahkan. Dan huruf sebelum akhir hendaklah dibaris ataskan. Itu majhul. Macam di sini, yutafa'alu. Yutafa'alu, U ni didhammahkan kerana bukan kerana 4 huruf. Sebab dia 5 huruf. Tapi kerana majhul dia. Jadi tanda majhul di sini ada 2.
satu you, satu lagi ain baris atas. Kalau di sini satu tanda je, iaitu ain baris atas saja. Sebab you tu bukan majhul, tapi you tu kerana di bab huruf. Tuan-tuan boleh dapat beza tu? Kena tahu beza dia, kalau tidak nanti pun bermasalah. Kalau masa tengah baru belajar ni kita ingat lagi, tapi apabila seminggu kemudian kita dah baris atas ke baris bawah ke baris domak, itu jadi timbul masalah. Jadi oleh kerana itu sentiasalah memerhatikan sifir ini supaya kita dapat makna yang betul. Jadi contoh yang dibagi yuta'allam. Yuta'allamu maknanya sedang dipelajari. Kalau sedang mempelajari, ya ni bagi atas. Yata'allamu sedang mempelajari. Sedang dipelajari, yuta'allamu. Itu jadi. Jadi kena beri perhatianlah supaya kita dapat makna yang betul. Jadi yuta'allamu, you tu menunjukkan dia adalah majhul dan juga lam tu bagi atas. Ya ta'alamu mudari maklum. You ta'alamu. Ya ta'alamu mudari maklum. You ta'alamu mudari majhul. Boleh tu Haji Izwan? Boleh insyaAllah. Boleh. Yang pandai you ta'alamu sedang dipelajari mudari sedang dipelajari. Dia ta'alamu mudari maklum. Betul. Okey. Begitu seterusnya. Yang ini tambah dua huruf juga. Apa yang ditambah di sini? Tambah ta dan alif. Sebenarnya fa'ala tambah ta dan alif. Jadi tafa'ala. Ada tambah dua huruf. Huruf ta dan huruf alif. Jadi apabila kita buat dia punya mudhari' dia, tak boleh dengan you. Sebab dia 5 huruf. 5 huruf tu tambah ta dan tambah alif. Apabila 5 huruf, kita tak boleh pakai you. You hanya untuk 4 huruf. Jadi di sini kena tambah ya. Yatafa'alu. Yatafa'alu. Jadi cara dia sama. Sama penjelasan yang di atas. Jadi contoh yang dibagi, yutakasaru. Yutakasaru. Jadi dia sedang diperbanyakkan. Ataupun gajinya sedang dinaikkan. Jadi digunakan ini juga. Yutakasaru. Kata asalnya kasara. Kasara artinya banyak. Jadi yutakasaru maknanya sedang diperbanyakkan. Atau gajinya sedang dinaikkan. Samalah. Yutakasaru. Yutakasaru. Kalau itu sedang dibanyakkan, kalau gajinya membanyakkan, jadi Yatakasaru. Yatakasaru. Siru. Yatakasaru. Kalau sekiranya ini, yang ini. Yang ini. Maklum kan? Maklum. Jadi yatafa'alu. Yatafa'alu. Jadi apabila kita majhulkan, kita hanya perlu tukar ya-nya saja. You. Sebab ain tu tak ditukarkan. Ain tu dah memang di atas. Jadi apabila dia memang di atas, kita tak tukarlah. Pernah tukar pula. Pernah tukar jadi ke bawah pula, dah lain mana. Jadi fa'il majhul kepada yatafa'alu adalah yutafa'alu. Yang kita tukar hanya baris you saja. You ni bukan you 4 huruf. Tapi you ini adalah huruf majhul. Majhul mudhari'. Dengan you. Jadi dia serupa je. Yang lain semua sama. Cuma you dengan ya. Kalau ya tu maknanya bagi atas, maknanya dia adalah maklum. Kalau you maknanya adalah fa'il majhul. Ain tetap di atas, sama-sama dia tak ubah. Sebab ain ni dah dari atas, dia tak boleh ubahlah. Jadi kita dapatlah yutakasaru. Jadi yutakasaru ni maknanya adalah sedang diperbanyakkan. Kalau kita kata nak memperbanyakkan, jadi yatakasaru. Yatakasaru. Sedang memperbanyakkan. Fa'il maklum. Okey.
Okey, kemudian yang berikutnya yafta'ilu. Yafta'ilu. Jadi ini adalah tambah dua huruf. Apa huruf yang tambah? Hamzah. Alif, sorry. Alif dengan ta. Alif dan ta. Dia asalnya adalah ifta'ila. Ifta'ala. Ifta'ala apabila mudhari'nya yafta'ilu. Jadi alifnya dibuang, diganti dengan ya, jadi yafta'ilu. Jadi dua huruf lah tambah. Apabila dua huruf tambah, dia bukannya 4 huruf. Kalau 4 huruf dah, kalau 4 huruf tambah 1 huruf je. Ini tambah 2. Apabila tambah 2 dia jadi 5 huruf. Apabila jumlah 5 huruf, ya ni tak boleh didomahkan. Sebab ya ni ya fa'il maklum. Ini fa'il maklum. Jadi apabila kita nak buat dia punya fa'il majhul, tukarlah ya ni kepada yu. Jadi ain tetap bagi atas. Cuma yang ini tadi kita tak ubah ain dia sebab dia memang dah atas. Tapi yang sini, yang ini di bawah. Ain ini di bawah. Jadi apabila majhul dia adalah kita naikkan pada ain. Jadi ain ke atas. Jadi kita dapat yufta'alu. Yufta'alu, maka kita dapatlah maksudnya contoh yang dia bagi yustama'a. Daripada kataan sama'a. Sama'a maknanya mendengar. Kalau sekiranya tambah ni yafta'ala, yastami'u maknanya dia mendengarkan. Tapi apabila ditambah dengan yu, jadi yustama'a, dia sedang didengarkan. Dia sedang didengarkan. Yu ni di sini bukan yu 4 huruf dia punya, tapi ini yu ni yu kerana dia majhul. Dan baris sa ni dia ataskan. Bagi ataskan. Jadi apabila baris min ni dia ataskan. Jadi yustama'a. Yustama'a sedang didengarkan. Tama'u. Yes. Sorry. Yastama'u. Itu sedang didengarkan. Kalau sedang mendengarkan? Yastami'u lah. Ambil wazan ni. Dia sedang mendengarkan. Jadi yastami'u. Dia sedang mendengarkan. Tapi ini dia sedang didengarkan. Jadi yustama'u. Yustama'u sedang dengarkan. Yastami'u sedang mendengar. Sedang mendengarkan dan juga sedang didengarkan. Baris ain tu mustahab. Mustahab diperhatikan. Kemudian tambah alif nun. Alif nun kita dapat yang fa'ilu. Ya, ini adalah wazan untuk fa'il dan dalam fa'il lazim. Fa'il lazim dia tak ada majhul. Selamatlah. Tak ada majhul, ya kita nak ingat-ingatkan dia kan. Yang di bawah sekali ini tambah 3 huruf, iaitu alif sin ta. Jadi istafilu. Istafilu adalah fa'il mudhari' kepada perkataan fa'ala tambah alif sin ta. Jadi dia dapat yastafilu. Yastafilu. Jadi apabila mudhari'kan, tukarkan ya yang bagi atas ni kepada yu. Yustafalu. Ain naikkan ke atas. Jadi kita ingat mula dengan baris dhammah, kemudian sebelum akhir baris atas. Itu adalah fa'il wazan majhul untuk yang mazid, untuk 3 huruf yang ditambah dengan 3 huruf. Jadi kita dapat di sini contohnya yustakmala. Yustakmala maknanya asalnya adalah dia asal kata ini kamala, kamil. Kamil maknanya sempurna. Jadi bila kita kata yustakmala, maknanya dia sedang disempurnakan. Malu. Dia sedang disempurnakan. Kalau dia sedang menyempurnakan, yastakmilu. Jadi ini yastakmilu. Itu dia sedang menyempurnakan.
Kalau dia sedang disempurnakan, jadi yastakmalu. Baris min tu baris atas, ya tu you. You di sini adalah you majhul, bukan you pada huruf. Sebab dia dah 6 huruf. Okey? Jadi kunci dia cuma satu tadilah. Dimulakan dengan fa'il, dia punya huruf yang pertama tu dhammah, kemudian huruf sebelah akhir tu dibaris ataskan. Itulah dia punya fa'il majhul untuk fa'il mudhari'. Sama ada bertambah tak tambah, sama je dia punya sipir dia, wazan dia. Dhammah kan yang mula, lepas baris ataskan sebelum akhir. Itu saja. Ada yang rasa tak apa jelas dalam muka surat 144 ni? Okey, Ustaz. Okey. Okey ya. Kalau okey, Dia sama je tu. dia sama je. Dan tuan ingat yang tu, insya-Allah mudahlah. Okey. Okey, muka surat yang berikutnya 145. 145. Ini dikata tabel perbandingan fa'il madhi majhul dan fa'il mudhari' majhul. Nak mudahkan kita ingat, nak mudahkan kita faham, dia bagikan contoh dia perbandingan antara madhi majhul dengan madhi mudhari'. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 6 ni sama. Iaitu apa yang samanya? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu itu samalah 6 bab tu semuanya. Dia punya madhi dia, majhul dia, madhi majhul dia adalah fa tu bagi dhammah, ain bagi bawah. Pada semua bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5, bab 6. Bab 5 of course dia tak ada majhul, dia tak adalah. Jadi maknanya bab 1 sampai bab 6 kecuali 5 dia punya sipir dia sama, iaitu fu'ila. Fu'ila, fu'ila, fu'ila. Semuanya fu'ila, melainkan bab 5 tak ada. Okey. Kemudian dia punya majhul dia yuf'alu. Yuf'alu, yuf'alu, yuf'alu. Semua bab tu yuf'alu. Jadi kita dapat di sini fa'il majhul. Untuk mudhari' adalah dengan naikkan ain tu ke atas. Kalau fa'il majhul maklum, fa'il madhi majhul, fu'ila, ain kat bawah. Itu kalau madhi. Kalau mudhari' dia, ain ke atas. Itu saja. Tuan-tuan pegang tu, selamatlah. Kita tengok di sini, fu'ila, fu'ila, fu'ila. Fu'ila semua fu'ila. Kemudian apabila dia majhul, yuf'alu, 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 tak kira bab mana. Semuanya sama. Yuf'alu. Maksudnya fa'il majhul mudhari', ini bagi atas, kemudian dia punya fa dia berbaris dhammah. Itu yang perlu ingat. Okey. Jadi contoh dibagi sini adalah qatala. Qatala ni fa'il maklum. Jadi dia punya fa'il madhi dia yaqtulu. Ini dalam bab 1. Daraba, yadribu, bab 2 dan seterusnya sampai bab yang ke-6, hasiba, yahsibu. Sama je. Dia punya maklum je, kita dah biasa dah. Kita dah selalu belajar maklum je. Yang ini belajar dia punya majhul dia. Jadi majhul dia, kita pakai je wazan dia, fa'ala, kemudian apabila dia ni jadi fu'ila. Jadi fu'ila kalau qatala jadi kutila. Kemudian dia punya mudhari' dia yuqtalu. Yuqtalu. Itu fa'il mudhari' dia. Bab 1. Bab 2 sampailah bab 6. Usiba yusabu. Ulima yu'lamu. Futiha yuftahu. Dariba yadribu. Jadi sama. Jadi tuan-tuan boleh ingat bahawa kalau fa'il tu fa'il madhi, maka ain dia bagi bawah. Kalau fa'il tu fa'il mudhari', maka ainnya bagi atas. Ada yang you tu, you kerana 4 huruf dan juga you kerana majhul. Yang mana satu? Kita dah bincang tadi. Jadi
Dicontohkan di sini lagi. Mazid nombor 1. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian dia punya majhul dia fu'ila yufa'alu. Ini yang kita bincang tadi. Jadi sipil dia, kalau sekiranya dia itu adalah fa'il maklum, yufa'ilu untuk 4 huruf. Ini 4 huruf ni. Yu ni 4 huruf untuk 4 huruf ni. Jadi yufa'ilu. Kemudian dia punya majhul dia yufa'alu, naikkan ke atas. Ain naik ke atas. Jadi apabila majhul, ain tu dinaikkan ke atas. Manakala yang tambah 1 ni tadi ada 3 keadaan, iaitu fu'ila kena af'ila. Ini 4 huruf. 4 huruf ni yang berbaris dhammah ni bukan kerana majzum dia, tapi kerana dia 4 huruf. Kerana dia mempunyai 4 huruf. Oleh kerana 4 huruf, kita kena baris dhammahkan dia. Tetapi apabila mazid yang kedua ini dah 5 huruf, dia dah berubah. Ini tidak lagi yu. Yang ini jadi ya dah. Yatafa'alu. Jadi sini tufu'ila. Tufu'ila. Ini mazid yang kedua, maknanya tambah 2 huruf. Dan yang bawah sekali tambah 3 huruf. Jadi dia punya sini ada dia punya contoh. Dia main sini contohnya arsala. Arsala dia telah menurunkan. Yursilu ni yu ni adalah yu kerana 4 huruf. Huruf dia alif, hamzah, ra, sin, lam. Jadi 4 huruf. Bila 4 huruf kena yu. Jadi yursilu. Si ni bagi bawah ni. Bagi bawah tu menunjukkan dia adalah maklum. Habis kalau dia bukan maklum, dia majhul, kita kena bagi ataskan ain dia, iaitu ta dia. Di sini yuqatilu, ini adalah maklum, manakala dia majhul dia yuqatalu. Fa'il mudhari' dia. Fa'il madhi dia qutila. Jadi begitulah seterusnya. Tambah 2 pun sama, bagaimana yang kita bincang tadi. Tambah 3 pun sama. Istaf'ala. Istaf'ala ini fa'il madhi. Fa'il madhi, fa'il mudhari' dia yastaf'ilu. Kemudian yang ini pula dia punya fa'il madhi majhul. Ustuf'ila. Fa'il madhi majhul. Fa'il madhi fa'il mudhari' majhul yustaf'ala. Ain ini bagi atas kan. Sebab dia fa'il madhi. Madhi kepada majhul. Dari sini kita dapatlah dia punya sipil dia ataupun dia punya kaedah-kaedah dia. Apabila fa'il mudhari', fa'il madhi dulu, ainnya bagi bawah. Apabila dia fa'il mudhari', ainnya bagi atas. Pegang yang tu. Pegang yang tu, insya-Allah dia tak silap makna dah. Tapi dia beri contoh sini. Istaghfara. Istighfara ni maknanya dia telah mohon ampun. Yang ini yastaghfiru. Dia sedang memohon ampun. Yang ini pula ustaghfira, dia telah diampunkan. Balik. Yang ini yustaghfara, dia sedang diampunkan. Kalau ustaghfira, dia sedang memberikan ampunan. Yang ini istaghfira, dia telah diberi mengampunkan. Dia telah diampunkan. Ataupun dia sedang diampunkan. Fa'il mudhari' dia sedang diampunkan. Okay. Jadi istighfar ni ada 2 makna. Satu, kalau disandar kepada Allah, maknanya dia memberi ampun. Kalau disandarkan pada manusia, dia meminta ampun. So, ada alif simta. Ada alif simta. Alif simta minta lah kan. Ya. Tapi kalau kita sandar kepada Allah, takkan Allah minta ampun dengan kita. Maknanya Allah mengampunkan kita. Memberi keampunan. Okey. Okey, itulah dia punya fa'il maklum dan fa'il yang kita panggil dia majzum. Okey, untuk melihat kita ni faham ke tidak, cuba tuan-tuan isikan di jadual ni.
Jawapannya ada sebelum tadi. Ini muka surat 146. Jawapan dia ada daripada 136 sampai 145. Itu ada jawapannya ni. Tuan-tuan buatlah. Kat mana nak buat tak kisahlah. Tetapi sebelum tu saya nak bagi contoh lah dulu. Contoh daripada Al-Quran. Kita ambil contoh dia Al-Quran. Contoh yang pertama, cuba kita tengok surah yang dekat dengan kita. Surah yang dekat dengan kita, surah apa? Surah Qul Ahad. Jadi kita buka surah Qul Ahad. Nanti saya carikan dulu di dalam ni. Surah Al-Ikhlas ayat yang keempat. Ketiga atau keempat. Okey. Kita pergi ke sini supaya tuan nampak. Ini dia. Ini surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini selalu sangat kita baca. Okey. Sekarang ni cuba tuan-tuan cari daripada ayat Qul huwallahu ahad tu mana dia perkataan yang majhul. Fa'il majhul. Daripada berapa perkataan Qul huwallahu ahad sampai kufuwan ahad ni, mana dia perkataan yang dikatakan fa'il majhul? Ada siapa boleh beri jawapan? Kalau tuan-tuan nak jawab, kena on lah dia punya mic. Kalau tidak, nanti tak ada siapa yang boleh dengar. Majhul. Mana dia fa'il majhul? Di dalam 4 ayat ni. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana dia fa'il majhul? Yang tuan-tuan boleh kenal melalui tanda-tanda yang kita dah belajar tadi. Yulad. Yulad. Tanda dia? Ya depan berdoma, lam pada atas. Lam pada atas. Betul Tuan Haji. Tepat jawapan. Yulad. Yulad ini adalah fa'il majhul. Iaitu fa'il mudhari' majhul. Kemudian dal ni mati. Yulad. Apa pasal dal mati? Dal ni mati kerana didahului oleh lam. Jazam. Jazam. Ada lam. Jadi di sini lam yalid wa lam yulad. Lam yalid ini adalah fa'il maklum. Yalid. Lam yalid. Manakala yulad adalah fa'il majhul atau yalid. Yalid maknanya beranak. Manakala yulad diperanakkan. Jadi lam yalid maknanya Allah itu tidak beranak, walam yulad. Allah itu tidak diberanakkan. Jadi mana Allah itu tidak jadi bapa dan dia juga tidak menjadi anak. Jadi lam yalid maknanya dia tidak beranak. Jadi bapa lah. Dan dia tidak diperanakkan. Maknanya dia tak ada ayah lah. Jadi tak adalah Tuhan tu ada anak, ada ayah, ada isteri dan sebagainya. Tak ada. Yang ada tu yang agama lain mengatakan ada ayah, ada apa? Ada ayah, ada ibu, ada anak. Dikatakan Trinity. Itu bukan akidah orang Islam. Orang Islam jelas Tuhan itu tak ada anak, tak ada yang beranak, tidak diperanakkan. Jadi mana bukti dia? Bukti dia Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada benda yang sama dengannya. Jadi cuba kita tengok dia punya apa kata kita punya tafsir ini tentang lam yalid wa lam yulad. Jadi yulad ini asalnya apa? Yulad dia adalah fa'il madi mabni lil majhul majzum. Fa'il madi majhul mabni majhul majzum. Dia adalah fa'il majhul kemudian dia majzum.
Pasal apa jenis majum? Majum kerana dia duduk depan lam. Lam. Jadi lam yalid walam yulad. Itu sebab dia majum. Kemudian jadi yalid tu apa dia? Yalid tu di dalam ni dikata di sini. Walam yulad. Kalau yalid maknanya fa'il mudhari' majzum bil lam. Lam ni adalah fa'il mudhari' majzum. Dan fa'il dia mustatir. Mustatir maknanya di dalamnya ada huwa. Huwa tu siapa dia? Huwa tu adalah Allah. Allah itu tidak beranak. Dan jumlah dia musta'nifiyah. Maknanya ini ayat menyambung. Musta'nifiyah ni. La muhallalaha. Jadi tak ada tempat di dalam i'rab. Walam yulad, wa tu wa ataf. Wa ataf ni bahasa Melayunya wa dan. Yang maksud dan atau wa menyambung. Dan yulad itu fa'il mudhari'. Mabni majhul. Dan majzum. Yalid fa'il mudhari' majzum saja. Tetapi yulad fa'il mabni majhul majzum. Majzum dengan apa? Majzum lam. Apabila majzum mesti ada naib fa'il. Wa naib fa'il mustatir. Mustatir maknanya di dalamnya ada huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu Allah lah. Jadi Allah ini tidak beranak dan tidak beranakan. Jadi jumlah itu adalah mu'ataf ala ma qabliha. Jadi dia adalah mu'ataf. Mu'ataf pada apa? Yang sebelumnya. Sebelumnya lam yalid walam yulad. Lam yalid itu sebelumnya. Dan walam yulad adalah yang ada fa'il majhul. Okey? Contoh yang kita nak tahu bahawa yulad itu adalah fa'il madhi majhul majzum. Majzumnya kerana ada lam, majhulnya dengan baris yu dan lam dia baris atas. Fa'il mudhari' majzum. Bukti majzum dengan yu dan lam baris atas. Bagaimana yang kita bincangkan. Okey. Okey. Ada timbul problem? Timbul pandangan? Okey, Ustaz. Okey. Kalau okey, kita tengok contoh lain pula. Kita ambil contoh dalam surah Baqarah ayat 210. Baqarah 210. Okey, dalam 210 ni. Tuan ada nampak mana dia punya apa namanya? Yang dikatakan fa'il majzum. Hal yansuruna illa an ya'tiyahumullah fi zulalin minal ghamam wal malaikah wa qudiya amr wa ilallahi turja'ul umur. Mana dia fa'il majzum dia? Qudiya. Ya? Qudiya wa qudiya. Wa qudiya. Ada lagi? Fuila. Ada lagi? Turja'u. Betul lah, turja'u itu satu lagi. Ya, turja'u. Wa qudiya dan turja'u. Betul. Okey. Sekarang kita tengok qudiya dulu. Qudiya tu dikata fa'il madhi mabni lil majhul. Qudiya. Ini fa'il madhi. 3 huruf. Dia punya qaf dia adalah fa, didomahkan, kemudian ba tu adalah di bawah bawahkan, dan ya tu di bawah ataskan. Jadi qudiya telah diqadhakan ataupun telah ditetapkan. Ini adalah fa'il madhi.
mabni lil majhul. Okey. Ini satu. Kemudian lagi satu yang tadi turja'u. Turja'u. Turja'u adalah fa'il mudhari' mabni lil majhul. Asalnya adalah raja'a. Raja'a yurji'u. Jadi raja'a ni adalah fa'il madhi. Kemudian apabila fa'il mudhari' dia jadi yarji'u. Yarji'u ni fa'il mudhari' maklum. Apabila kita nak tukar kepada fa'il mudhari' majhul, kita tukarkan baris ya dengan yu, kemudian jin ni naikkan ke atas. Jadi turja'u. Asalnya adalah raja'a yarji'u. Ini fa'il maklum. Jadi nak tukarkan kepada majhul. Jadi kita tukarkan ta ni dengan baris dhammah, kemudian jin ni naikkan ke atas. Jadi kita dapatlah turja'u yang asalnya adalah yarji'u, adalah maklum. Arji' ini adalah fa'il amar. Rujuk ini adalah dia punya masdar. Dan raji'a isim fa'il. Marju' ni adalah isim maf'ul. Jadi yang kita nak tadi turja'u. Turja'u ni adalah fa'il majhul kepada yarji'u. Jadi yarji'u maknanya dia telah mengembalikan. Dia sedang mengembalikan. Apabila turji'u maknanya dia sedang dikembalikan. Ada di sini. Dikembalikan. Okey? Okey. Ada perkara berbangkit? Tak ada. Okey, Ustaz. Okey ya. Okey. Kalau okey, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Bagi contoh lebih sikit apalah supaya kita faham. Surah Ali Imran ayat yang 188. Siapa ada buku I'rab boleh buka. Satu lapan. Ada siapa nampak mana dia punya fa'il apa yang kita nak cari ni? لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Okey, daripada ayat ini boleh tuan-tuan tentukan mana satu fa'il majzum dalam ayat ini? Siapa nampak mana fa'il yang dikatakan fa'il majzum? Yaf'alu. Ya? Yaf'alu. Yaf'alu. Mana boleh jadi majzum tu? Ada jadi. Apa tanda dia? Itu yang apa ni? Waw alif, Ustaz. Wa alif ni menunjukkan jamak. Bukan yaf'aluna. Mula-mula tu. Mula-mula yaf'aluna. Bila dia jazam dia jadi waw alif. Jadi dia buang nun dan nun. Lah. Ya.
Sebab apa dia buat tu? Pasal depannya ada lam. Ada lam. Sekarang ni kita nak cari mana dia fa'il mudhari' majzum Fa'il mudhari' majzum. dalam ayat yang kita baca tadi. Fa'il mudhari' majzum. Dapat nampak? Yuhmadu. Ya? Yuhmadu. 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 Ya tu didomahkan. Kemudian min tu dibagi ataskan. Jadi yuhmadu. Mereka dipuji. Cuba kita tengok apa asal dia. Dia yuhmadu, fa'il mudhari' mabni majhul. Majhul. Dan dia mansub. Apa sebab dia mansub? Kena tengok sebelumnya ada apa. Kemudian wa tu wa dhamir muttasil fi muhalli raf'in naib fa'il. Jadi wa ni adalah naib fa'il. Wa ni adalah mereka. Jadi naib fa'il. Jadi mereka yang dipuji. Mereka dipuji. Jadi yuhmadu, mereka dipuji ataupun sedang dipuji. Apa sebab sedang? Sedang ini adalah fa'il mudhari'. Dipuji kerana yuh dengan min bagi atas. Yuhmadu adalah fa'il majzum. Tengok dia punya asal dia. Di sini. Hamada. Hamida yuhmadu. Hamida yuhmad. Hamida adalah dia terpuji. Terpuji. Inilah. Yahmadu fa'il mudhari'. Yahmadu. Jadi yahmadu ni fa'il mudhari' maklum. Sedang dipuji. Kalau majzum ni ya yang bagi atas ni kita domahkan, min tu tetap bagi atas lah. Tak payah bagi, tak payah tukar lah. Jadi kita dapat yuhmadu. Yuhmadu, wa ni wa mereka. Ini jamak muzakkar salim. Yang telah dibuang dia punya nunnya diganti dengan alif. Sebab apa dia buang? Sebab dia punya ejen sebelum tu an. Ada an. An ini bahawa an ni membaris ataskan dia punya isim. An. Dan khabar dia adalah domah. Jadi sini dia membaris ataskan. Jadi berhatamannya dia adalah mansub. Mansub kepada yahmaduna. Yahmaduna tu adalah mudhari'. Apabila kita nak jadikan dia mansub, kita kena buang nun dia. Tapi buang nun kita ganti dengan alif. Jadi kita dapat yuhmaduna. Mereka dipuji. Jadi ayat ini dia kata, makna ayat yang kita baca ni, janganlah kamu mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka datangkan. Dan mereka menyukai bahawa mereka dipuji dengan apa yang belum dia buat. Jadi jangan awak sangka. Tengok dia punya makna ya, supaya kita dapat makna yang tepat. Kita pergi kepada tafsir, kata ambilkan Hidayatul Insan lah. Jadi di sini dia kata jangan sekali-kali kamu mengira bahawa orang yang gembira dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahawa mereka akan lolos ataupun tidak diambil tindakan, diseksa. Mereka itu akan mendapat seksa yang pedih. Jadi maksud di sini, ini ada dia punya riwayat panjang lah. Imam Bukhari ada pandangan yang macam-macam lah. Di sini panjang lah ceritanya. Jadi kalau nak tahu tu kena baca dia punya ni lah. Tapi maknanya jangan kita sangka bahawa orang yang suka dia puji. Benda yang dia tak buat pun tapi dia suka kena puji. Jadi jangan sangka mereka itu terlepas bimafazatin, terlepas daripada tindakan azab. Walahum azabun alim, dan mereka akan tetap diazab, menerima azab yang pedih. Jadi puji apa yang dia nak ni? Jadi kena panjanglah. Itu kena tengok dia punya tafsir sebelumnya. Jadi kena baca sebelumnya
barulah kita dapat apa benda yang menyebabkan dia ni dimasukkan ke dalam seksa kerana dia suka kena puji. Puji macam mana? Itu kena buka. Kena buka dia punya tafsir. Kita nak tumpukan, kita nak cari perkataan yang berbentuk majzum. Fa'il mudhari' majzum. Okey. Okey, ada perkara berbangkit? Ada benda yang tak berapa jelas? Kalau nak jawab, kena on lah kita punya mic. Kalau tidak, tak dengar. Okey lah, kes senyap tu, kes setujulah tu. Dia tak ada lah tu. Okey. Okey. Okey, kita pergi ke contoh yang berikutnya. Surah An-Nisa ayat 140. Astagfirullah. Melayan cikgu. Astagfirullah. Ya Allah. Okey. Kita baca dulu, tengok supaya kita nampak mana yang katakan ada. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Okey, mana dia perkataan yang kita hendak? Yang ada perkataan majzum di situ. Boleh siapa nampak? Mana majzum di dalam ayat ini? Yukfaru. Yukfaru. Ada lagi? Wa yustahza'u. Yustahza'u. Ada lagi? Itu saja. Okey, kita tengok satu-satu. Okey. Tengok dengan yukfaru. Yukfaru. Fa'il mudhari'. Maknanya diingkari. Yang ini fa'il mudhari' ni kalau sikit fa'il yang pertama fa'il mudhari' apa ni? Majzum ke ataupun maklum? Daripada sini kita dapat dia fa'il mudhari' majzum ke ataupun maklum? Majzum ni. Majzum lah kan. Sebabnya ya tu bagi dhammah, kemudian fa tu bagi atas. Asalnya adalah yakfuru. Kafara yakfuru. Majhul. Jadi kalau kafara maknanya engkar. Kalau yukfaru maknanya diingkari. Asalnya adalah yakfuru, dia punya fa'il maklum, dia yakfuru. Kemudian dia punya apa? Dia punya majzum dia adalah yukfaru. Jadi yukfaru adalah fa'il majzum yang membawa maksud diingkari. Apa yang diingkari ni? Jadi di sini dia kata sesungguhnya Allah itu menurunkan ke atasmu kitab bahawa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dengannya dan mencemooh dengannya, dan janganlah duduk berserta mereka sehinggalah mereka memasuki cerita lain. Dan sesungguhnya jika demikian mereka kamu super mereka. Sesungguhnya Allah
mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di dalam neraka Jahannam. Jadi ayat ni beritahu bahawa tidak boleh dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan di dalam Al-Quran bahawa apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka engkari dan olok-olok. Jadi maknanya orang-orang kafir itu apabila dengar ayat Allah dibacakan, mereka satu mengingkari, yang kedua olok-olok, memperolok-olokkan. Jadi apa yang harus kita buat kalau kita ada di situ? Tuhan kata janganlah kamu duduk bersama mereka. Kalau kita boleh ubah dia punya tajuk perbualan dia benda lain selain daripada mengolok-olokkan ayat-ayat Allah, maka kita jangan duduk sekali sebelum mereka masuk pembicaraan lain. Kerana kalau kamu duduk juga dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Maknanya kalau dia memburuk-burukkan ayat Allah, kamu duduk dengar aja, tak ada layan, tak ada katakan, tak ada protes dan sebagainya, maka kamu samalah dengan mereka. Jadi jangan kamu duduk bersama mereka. Lari, jangan duduk dengar. Orang yang mempersendakan Al-Quran, mempersendakan hukum Allah, jangan duduk dengan dia. Kalau kita duduk juga, makna kita samalah dengan dia. Melainkan kita beritahu ataupun kita menyanggah apa yang dicakap. Kalau kita senyap je, maknanya kita mengiyakan. Sebab apa tak boleh duduk sekali? Sebab sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan semua orang kafir di dalam neraka Jahannam. Jadi kalau kita duduk sama-sama mereka, sedangkan mereka itu memperolok-olokkan ayat Quran, maka kita dimasukkan dalam golongan mereka, iaitu munafik ataupun kafir. Ini adalah arahan daripada Allah terhadap layanan kita kepada orang yang memperolok-olokkan tentang ayat Quran, hukum Allah dan sebagainya. Sekarang ni ramai orang yang memperolok-olokkan hukum Quran dan sebagainya. Kita duduk senyap je, seolah-olah macam kita setuju dengan apa yang dia cakap. Tak boleh, kita kena lawan. Kita kena tinggalkan mereka. Kalau tak boleh nak lawan, tinggalkan mereka. Kemudian jangan duduk bersama mereka. Kalau kita duduk bersama mereka, maknanya Tuhan akan ambil orang yang duduk bersama mereka itu masuk dalam neraka. Orang kafir ke, orang munafik ke, semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi jangan kita join orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau nak contoh ada lagi. Nak contoh lagi ataupun macam mana? Ustaz boleh? Okey, saya bagi lagi satu lah. Surah 84. Insyiqaq. Ayat yang ke-8. Senang je ni. Pasaufa yuhasabu hisaban yasira. Mana dia? Perkataan yang kita katakan sebagai majhul. Sabu. Yahsabu. Yuhasabu. Jadi kita tengok di sini dikata fa'il mudhari' mabni lil majhul. Yuhasabu. Perkataan asalnya adalah hasaba yuhasibu. Yuhasibu. Jadi asalnya adalah yuhasibu. Yuhasibu ni bukannya majhul ni. Yu ni kerana dia huruf 4, iaitu ha alif sin ba, 4 huruf. Belum 4 huruf mudhari' dia, amadi dia, mudhari' dia kena dengan yu. Jadi yu ni adalah yu kerana 4 huruf. Majzum dia mana? Majzum dia adalah baris atas. Sin tu baris atas. Kalau maklum dia sin baris bawah. Jadi yuhasibu itu majzum. Itu maklum. Yuhasabu itu majzum. Majhul. Majhul. Sorry sekali lagi. Masyhur. Sekali lagi tersasul. Dia perkataan tu dekat-dekat jadi motor sekali. Jadi yuhasabu asal dia adalah fa'il madhi. Jadi yuhasabu
Fa'il mudhari' dia untuk untuk maklum, yuhasibu. Yuhasibu ni, yu ni bukan yu maklum, bukan yu majum, tapi yu ni yu kerana 4 huruf. Jadi yuhasibu. Yang menunjukkan dia maklum kerana sin bagi bawah. Kalau sin ni bagi atas, di atas ni, jadi yuhasabu itu menunjukkan dia adalah maklum. Majum. Majhul. Apa? Majhul. Majhul. Majhul, majzum, majhul. Lalu tukar. Jadi ini adalah menunjukkan majhul. Yuhasabu. Kalau maklum dia yuhasibu. Yuhasibu. Itulah dia punya apa? Dia punya contoh-contoh dalam Quran. InsyaAllah. Okay. Okey. Barangkali satu lagi lah. Kita pergi kepada surah Baqarah lah. Sudah lah. Surah Baqarah ayat 123. Ayat ini. Baqarah 123. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Maksudnya, dan takutlah oleh kamu pada hari apa? Hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tak boleh nak ganti. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya dan mereka tidak akan ditolong. Jadi takutlah kepada satu hari. Hari apa? Hari di mana la tajzi nafsun. Tidak ada ganti. Maknanya kalau seorang tu dah masuk, dah diputuskan oleh Allah masuk neraka, dia tak boleh ambil anak dia ke, cucu dia ke, isteri dia ke, ganti dia. Tak ada. Tak ada hari itu. Tak akan berlaku. Dan wala yuqbalu minha adlan. Dan dia tidak diterima daripadanya tebusan. Adlun itu adalah tebusan ataupun gantilah. Wala tanfa'uha safa'ah, dan tak ada syafaat melainkan orang yang telah dibenarkan Allah memberi syafaat, iaitu Rasulullah SAW. Orang lain tak ada. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Jadi pada hari itu, hendaklah kamu takut pada hari itu. Hari itu maksudnya hari yang telah dijatuhkan hukum. Yang Tuhan telah buat keputusan. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Pada hari itu, kalau dia termasuk neraka, dia nak tebus dengan siapa-siapalah, maka tidak ada. Bukan saja tak boleh nak tebus dengan siapa, malah tidak ada lagi syafaat. Tak ada orang yang boleh beri syafaat. Melainkan orang yang hanya Allah benarkan. Dan tidak ada siapa penolong. Sendiri-sendiri. Apa yang ditentukan oleh Tuhan, masuk surga, masuk neraka, masuklah neraka. Tak ada dapat excuse. Tak ada dapat ada orang nak tolong, tak ada. Jadi dalam ayat ini, manakah perkataan yang dikatakan fa'il majzum? Yuqbalu. 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 Cuba kita tengok perkataan yuqbalu tu, apa dia punya asal dia. Jadi yuqbalu adalah fa'il mudhari' mabni majhul. Asalnya adalah qabila. Yaqbalu. Qabila maknanya terima. Dia telah menerima. Yaqbala maknanya dia sedang menerima. Kemudian majzum dia you tu tukar kepada ya tu tukar pada you ini. Ya ni. Yaqbala tukar yuqbala. Jadi wazan untuk fa'il majzum adalah you dengan ba di bahagian atas. Jadi ba ni memang sudah di bahagian atas. Kemudian cuma ya ni tadi kena tukar pada you.
Jadi you di sini bukan you 4 huruf. Kerana asalnya qabila 3 huruf. 3 huruf. Jadi sini tak boleh letak you. Sebab dia 3 huruf. Jadi you di sini, you yang ada kat ni adalah you menunjukkan dia majzum. Dan bagi hatan fa ni adalah majzum. Majhul. Majzum pula. Majhul. Selalu berubah. Berubah. Harap Tak apa, tuan-tuan dah faham. harap tuan-tuan tidak kelirulah. Faham. Saya tu. Nak sebut majhul dia pergi majzum. Banyak kalilah. Jadi kalau sekali itu boleh dia maafkan, tapi kalau banyak kali itu memang kelemahan lah. Maaf Dah faham Ustaz, dah faham. maaflah kelemahan saya. Banyak sasul yang sepatutnya tak berlaku lah. Jadi dalam ayat ini yuqbalu adalah fa'il apa namanya? Mudarek. Yang Mudarek artinya adalah majhul. yaqbalu. Yaqbal. Iqbal. Iqbal. Ya. Ada soalan? Okey. Ada perkara yang berbangkit? Jadi kalau tak ada berbangkit, kita kembalilah kepada kita punya daftar kita tadi. Daftar kita tadi adalah ini. Jadi latihan pada muka surat 146 ni sikit je, tak banyak mana. Tak sampai 10 pun. Tuan-tuan buatlah. Lepas tu kalau tuan-tuan tak dapat jawapannya, bolehlah kita bincang. Jawapannya ada dekat dengan muka surat sebelumnya. Dan kalau insya-Allah minggu depan kita akan pergi kepada fa'il sahih dan fa'il mu'attal. Ini muka surat berikutnya. Fa'il mu'attal dan fa'il sahih. Fa'il sahih maknanya di dalam fa'il tu tak ada huruf yang sakit. Itu namanya fa'il sahih. Sahihun. Sahihun maknanya fa'il yang sihat. Betul. Dia ada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah salam. Salimun. Salimun tu maknanya hurufnya semua sihat, tak ada mengandungi hamzah dan sabdu. Yang kedua mengandungi hamzah dan juga mengandungi sabdu. Itu dikatakan fa'il sahihu. Jadi sahih ni maknanya boleh jadi salam, salam tak ada langsung sabdu, tak ada dengan hamzah, tak ada juga dengan huruf sakit. Jadi sabdu, hamzah, salam itu adalah sahih. Manakala mu'attal maknanya fa'il sakit. Fa'il sakit ni ada 4 bahagian. Iaitu misal, kemudian ajwaf, kemudian nakis, kemudian lafif. Lafif ni ada 2 bahagian pula, iaitu lafif mafruk dan lafif makrun. Jadi maknanya ada sini 3, jadi sini 2, jadi 5 bahagian. Lafif ada 2 bahagian, kemudian misal, ajwaf, nakis. Jadi misal ni maknanya huruf yang sakit tu duduk depan sekali, ajwah tu duduk di tengah, nakis duduk di ujung. Lafif sebenarnya ada 2, satu makruh, satu makrun. Satu maf'ulnya faraka. Faraka tu makna berasing. Satu yang huruf nombor 1 dan nombor 3, yang ni pula huruf nombor 2 dan nombor 3. Mafruk dia perkataan faraka. Faraka tu makna pecah. Pecah maknanya dia tak berdekat lah. Iaitu nombor 1 dan nombor 3 huruf. Manakala makrun nombor 2 dan nombor 3. Itulah yang katakan fa'il mu'attal. Jadi tajuk kita minggu depan insya-Allah adalah berkenaan dengan fa'il sahih dan fa'il mu'attal pada muka surat 147. InsyaAllah. Jadi kita akan bincang yang ini insya-Allah minggu depan. Tapi kalau ada perbincangan yang sebelumnya yang ada masalah, kita boleh bincang lagi. Ada persoalan?
Okey Ustaz. Surah Tapi okey. kena tengok balik. Ya betul. Kena tengok balik. Bukan sekali tengok, kalau sekali tengok tu memang memang payah sikitlah. Benda ni memang memerlukan banyak ulang. Lagi banyak kita ulang, insya-Allah lagi mudah kita dapat, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Kalau semuanya tak ada apa-apa lagi dah, insya-Allah kita tutup dulu. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu berikutnya. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami sentiasa memuji-Mu ya Allah. Kami memohon pertolongan dan mohon keampunan-Mu ya Allah. Dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada kejahatan diri kami dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang Kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang boleh menyesatkan kami, dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang dapat memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran kami ke atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau kurniakan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang teridai. Justru itu berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami. Kurniakanlah pada kami ilmu-ilmu-Mu. Hidarilah hati kami dan dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati dan mudah mengamalkan ilmu yang Engkau kurniakan pada kami. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Segala kelemahan minta maaf lah. Segala tersasul tu